Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ansyafiqah binti Roslam dari SMK Rasau Ketibi 5. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Aktiviti Kokurikulum Membentuk Generasi Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Andai patah sayap kenari, terbang jua saya kemari. Kalau bukan kerana pidato ini, takkan saya berada di sini. Terima kasih saudara-saudari peneraju acara. Kombinasi kehakiman yang arif lagi berwibawa, tidak dilupakan warga dewan yang berbahagia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kaki mengorak langkah dengan lebih jauh dan adat kelaziman bicara, elok sekiranya kita sama-sama memahami intipati tajuk pidato ini, iaitu aktiviti kokurikulum membentuk generasi hebat. Hadirin sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, aktiviti membawa maksud kegiatan. Kokurikulum pula bermaksud sebahagian daripada kokurikulum asas yang melibatkan kegiatan atau aktiviti. Membentuk pula bermaksud menjadikan, manakala generasi membawa maksud angkatan, dan hebat bermaksud teramat sangat maupun luar biasa. Secara amnya, aktiviti kokurikulum membentuk generasi hebat secara konseptual membawa maksud aktiviti luar bilik darjah yang meliputi aktiviti kelab, sukan dan unit beruniform berperanan penting dalam melahirkan generasi yang hebat selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Persoalannya, bagaimanakah aktiviti kokurikulum ini berperanan membentuk generasi yang hebat? Hari ini akan saya kemukakan 3 bukti yang menunjukkan kokurikulum membentuk generasi hebat. Indikator saya yang pertama, kokurikulum membentuk kecemerlangan kepimpinan. Dalam aktiviti kokurikulum itu sendiri telah menetapkan para pelajar akan memimpin rakan mereka. Senario ini akan membenihkan asas kepimpinan dalam kalangan pelajar. Aktiviti kelab atau persatuan dan unit beruniform telah berjaya menunjukkan bakat kepimpinan. Di sini, para guru yang merupakan fasilitator yang akan melatih, membantu, membimbing dan membentuk para pelajar memimpin organisasi mereka. Ahli jawatan kuasa yang dibentuk itu merupakan satu cabaran yang perlu dipikul dalam menggerakkan kelab atau persatuan yang mereka terajui. Dr. Hanafi Ismail dalam buku 7 Cabaran Menjadi Pelajar Cemerlang ada menyatakan pelibatan aktif pelajar dalam aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah rendah dan menengah merupakan jalan penting dalam membentuk kepimpinan yang cemerlang. Contohnya, kita lihat pemimpin negara hari ini yang merupakan pemimpin pelajar pada zaman persekolahan mereka. Warga dewan sekalian, indikator saya yang kedua, kokurikulum membentuk kecemerlangan sahsiah. Tidak dapat kita nafikan bahawa pelibatan dalam aktiviti kokurikulum akan menyemai sahsiah yang cemerlang. Aktiviti-aktiviti yang jalankan ini sudah pasti melahirkan para pelajar yang mempunyai jati diri yang mantap, toleransi, dedikasi, amanah, kerjasama, menonjolkan kepribadian yang mulia dan sebagainya. Dalam aktiviti kokurikulum itu sendiri telah menyerapkan nilai-nilai tersebut dalam diri pelajar. Contohnya, aktiviti perkhemahan pengakap, unit beruniform seperti pengakap, permainan bola sepak dan aktiviti persatuan. Nilai penting yang dapat dilihat adalah kerjasama yang komited, bertoleransi dan saling memerlukan antara satu sama lain. Mantan Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein ada menyatakan bahawa pembentukan sahsiah yang cemerlang hasil pelibatan aktif kokurikulum akan menjurus ke arah tercapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang cemerlang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Hadirin yang dikasihi sekalian, indikator saya yang ketiga, kokurikulum membentuk kecemerlangan akademik pelajar. Aktiviti kokurikulum sebenarnya ialah kesinambungan aktiviti dalam bilik darjah. Malah, matlamat asalnya adalah untuk kecemerlangan akademik.
Aktiviti kurikulum itu membuka banyak pengalaman kepada murid bagi mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang akademik. Aktiviti kurikulum juga mampu memantapkan fizikal dan mencerdaskan minda. Fizikal yang mantap dan minda yang cerdas ialah kunci kejayaan dalam bidang akademik. Seseorang yang mempunyai keseimbangan dalam kedua-dua domain ini akan mampu berfikir dengan matang dan mampu membentuk wawasan untuk kejayaan. Tampaknya masa begitu pantas berlalu. Sebelum saya noktahkan bicara ini, ingin saya tegaskan, kegiatan kurikulum memberi sumbangan yang begitu bermakna dalam membentuk serta mencanai watak generasi yang hebat. Justeru, kita janganlah memandang enteng tentang kegiatan kurikulum yang dijalankan pada sekolah-sekolah di seluruh Malaysia ini. Hakikatnya, tanpa penerapan nilai-nilai murni dalam jiwa generasi muda hari ini, sudah pasti usaha pembangunan negara akan terbantut. Hal ini demikian kerana mereka merupakan jentera kemajuan negara pada masa hadapan. Hal ini bersesuaianlah dengan cogan kata, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Saya akhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Burung terkukur terbang rendah hingga sebentar di atas papan. Aktiviti koko banyak faedah, bentuk generasi hebat masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.